Assalamualaikum guys, bersama aku lagi Faizan. So dalam video kali ini aku akan kongsikan beberapa smartphone yang boleh dikira sebagai gagal semasa pelancarannya ataupun awal perkenalannya sampai ke hari ini. So guys, tanpa bermasa lagi, let's talk about it. Yang pertama adalah Samsung Galaxy Fold, dan aku boleh katakan Samsung Galaxy Fold ni adalah antara phone yang terawal yang menggunakan skrin yang jenis boleh lipat. So itu antara keunikan yang ada pada Samsung Galaxy Fold masa tu, dan dia memang hype gila masa bulan Februari masa dilancarkan dekat pasaran global. Dan masa tu tak masuk pasaran rasmi di Malaysia lagi lah, cuma dia dah diumumkan dengan rekaan yang sangat-sangat unik, which is dia ada dua skrin pada bahagian dalam dan juga pada bahagian luar. Dan paling menarik sekali adalah skrin yang boleh dilipat. So ramai gila curious macam mana skrin boleh lipat tu boleh tahan kan. Tapi bila Samsung dah bagi pada reviewer luar seperti MKBHD, The Verge, Rambut Serapi dan pelbagai lagi, dan diorang cuba sendiri Samsung Galaxy Fold, diorang dapati yang ada masalah ataupun isu pada skrin Samsung Galaxy Fold tu yang menyebabkan Samsung Galaxy Fold ditunda penjualannya berbulan-bulan sehingga bulan September 2019. So masa bulan Februari tu ramai dah macam kecewa lah dengan kegagalan yang ada pada Samsung Galaxy Fold. Yelah, itu inovasi baru yang ramai gila excited untuk nak cuba gunakan ataupun cuba nak beli. Tapi itulah, bila dia dah ada isu tu, ramai gila lah rasa macam kecewa dan rasa macam wow, serius lah Samsung keluarkan produk yang macam separuh masak macam ni dengan harga yang sangat tinggi. Dan ya, berbulan-bulan Samsung cuba fix masalah skrin, dan akhirnya Samsung mula jual semula Samsung Galaxy Fold pada bulan September 2019 dengan harga rasmi di Malaysia iaitu RM8,388. Yes, harga dia memang sangat mahal kalau kita nak bandingkan dengan smartphone yang ada pada tahun tu, iaitu dengan harga yang sekitar RM4,000 ke RM4,500 pun dah kira mahal kan untuk sebuah phone Android. Ini kan lagi Samsung Galaxy Fold dengan harga RM8,000 lebih untuk phone Android. Tapi itulah, keunikan dia paling utama adalah dia punya skrin yang boleh dilipat. Masa tu kalau kita nak tengok spesifikasi dia pun dah macam agak ketinggalan sedikit lah, sebab dah banyak smartphone dah tapau dah spesifikasi yang daripada Samsung Galaxy Fold. In fact, untuk Samsung Galaxy Note 10 series masa tu pun dia dah tapau dah spesifikasi yang ada pada Samsung Galaxy Fold, yang membuatkan Samsung Galaxy Fold masa tu dia agak kurang dah, dia punya hype, dan ramai dah macam rasa curious lah ataupun rasa was-was dengan dia punya ketahanan yang ada pada skrin ataupun pada hinge dia tu. Tapi pada tahun 2020 Samsung buat comeback dengan Samsung Galaxy Z Fold 2, which is dia punya spesifikasi tu memang lebih bagus lah, dan dia punya rekaan pun cantik, dia punya skrin pun lebih usable berbanding dengan Samsung Galaxy Fold 1. Dan rekaan skrin luar tu aku boleh katakan yang dia dah macam ala-ala Samsung Galaxy Note 20 masa tu. So disebabkan oleh itu ramai gila lah puji Samsung Galaxy Z Fold 2. Cuma dari segi ketahanan skrin tu ramai masih ragu-ragu disebabkan oleh skrin dia boleh lipat. Dan aku boleh puji Samsung, dia memang belajar lah daripada kesilapan dia yang gagal dengan Samsung Galaxy Fold yang pertama dulu. Dan Samsung Galaxy Z Fold 2 juga dijual dengan harga yang lebih murah berbanding dengan Samsung Galaxy Fold pertama. Smartphone seterusnya adalah Samsung Galaxy Note 7. Yes, masih lagi daripada Samsung. Ada dua dah kan kegagalan smartphone daripada Samsung kan. So untuk Samsung Galaxy Note 7 ni dilancarkan pada bulan September 2016, dan pada tahun tu memang ramai gila yang nantikan Samsung Galaxy Note 7 ni disebabkan oleh dia punya hype dan juga ramai gila peminat Note series masa tu. So Samsung Galaxy Note 7 ni lepas dia penjualan dia dekat global dan ramai dah mula beli, berjuta-juta orang dah beli, dan ada pula masa tu tiba-tiba yang laporkan isu Samsung Galaxy Note 7 meletup ataupun terbakar. Mesti korang pernah dengar kan isu dan juga kes ni masa tahun 2016. Memang hangat gila dekat media, dekat website ataupun dekat media sosial, tersebar pasal Samsung Galaxy Note 7 ni, sampai orang gelar Samsung Galaxy Note 7 ni sebagai bom masa, which is dia berupaya untuk meletup bila tiba masanya. Dan masa tu ramai gila risau bila pakai Samsung Galaxy Note 7 ataupun yang dah terbeli. Diorang risau Samsung Galaxy Note 7 akan meletup, sampai ada yang letak dalam bilik je tak pakai langsung, sampai ada letak dalam lemari, sampai ada yang letak dalam peti besi sebab takut dia akan meletup. Memang banyak kes masa tu yang Samsung Galaxy Note 7 ni meletup, terbakar secara sendiri. Samsung pun memang akui masalah yang ada pada Samsung Galaxy Note 7, which is dia boleh meletup. Dan masa tu Samsung kata yang isu ni adalah daripada bateri Samsung Galaxy Note 7 tu sendiri. Dan iyalah, Samsung sampai minta maaf apa semua pasal isu ni, dan diorang suruh pengguna Samsung Galaxy Note 7 ni untuk pulangkan balik kepada Samsung sampai Samsung Malaysia buka booth dekat KL
SIA semua untuk pulangkan balik Note 7 tu, dan diorang bagi refund duit sepenuhnya ataupun diorang bagi tukar kepada device lain lah masa tu. Pada penghujung tahun 2016 juga, Samsung merekodkan lebih 2.7 juta pengguna yang pulangkan balik Galaxy Note 7 masa tu sebab diorang risau yang Galaxy Note 7 ni bakal meletup ataupun bakal terbakar, dan diorang dapat refund apa semua ataupun tukar kepada device lain. Dan juga ada beberapa pengguna Note 7 ni yang tak pulangkan Note 7 sebab diorang macam sayang lah nak jual balik ataupun nak pulangkan balik Note 7 ni, disebabkan oleh diorang rasa macam Note 7 ni akan jadi macam satu smartphone yang limited edition sebab Samsung dia tak nak keluarkan ataupun dia nak ambil balik smartphone tu kan. Dan ada yang sampai jual kat eBay dengan harga yang tinggi apa semualah masa tu. Dan pada Julai 2017, lepas saja beberapa bulan Samsung Galaxy Note 7 ni ada isu apa semua, Samsung dia fix balik masalah daripada Samsung Galaxy Note 7 tu, dan diorang jual balik Note 7 tu dengan nama lain iaitu Samsung Galaxy Note FE ataupun Fan Edition. Dia sebagai pengganti Samsung Galaxy Note 7 sebenarnya, tapi dia dinamakan semula sebagai Note FE. Dan masa tu memang agak ramai jugalah yang suka dan juga beli Note FE tu sebab dia dah fix segala masalah-masalah dan isu yang ada pada Note 7 sebelumnya. Dan masa tu juga masih ramai yang macam risau jugalah yang Samsung Galaxy Note FE tu akan hadapi isu meletup ataupun terbakar macam Note 7. Dan masa tu juga kredibiliti Samsung tu agak merundum sikit lah in terms of orang punya tanggapan terhadap device daripada Samsung, yang dikatakan device daripada Samsung ni senang meletup lah apa semua. Dan akhirnya pada tahun 2020 ataupun 2021, tanggapan tu semua dah mula pudar dan mula hilang, dan makin lama pun phone Samsung ni dapat tempat lah di kalangan pengguna sekarang ni, walaupun dia pernah ada isu dulu kan. Dan sekarang ni aku tak dengar dah isu pasal meletup ke terbakar apa semua pada smartphone Samsung. Seterusnya, bila aku sebut jenama kamera rate ni, mungkin korang tak berapa familiar sangat sebab kat Malaysia ni kita lebih familiar dengan Sony, Nikon ataupun Canon. Tapi dekat US sebenarnya jenama rate ni dia agak hype dan juga agak famous lah sebab dia banyak digunakan oleh big production, Hollywood ataupun tech YouTuber macam MKBHD dengan harga yang sangat-sangat mahal kamera rate tu. Tapi dalam video kali ni aku bukan nak kongsikan pasal kamera rate, tapi aku nak kongsikan pasal smartphone pertama daripada Red, iaitu Red Hydrogen One, which is dia mengetengahkan rekaan yang memang nampak cool gila, nampak rugged, dan juga ada identiti kamera Red tu sendiri dari segi dia punya material dan pelbagai lagi lah. Dan ia mula diperkenalkan pada November 2018, dan keunikan paling utama sekali untuk Red Hydrogen One ni bukannya dia punya rekaan saja, tapi dia punya keupayaan yang ada interchangeable lens, which is korang boleh tukar-tukar lens dia ikut cita rasa korang, dan dia punya mount pun nak kena sama lah dengan Red Hydrogen One tu kan. Tapi kalau nak cakap pasal spesifikasi dia, aku boleh katakan yang specs dia tu tak adalah wow sangat, dia biasa-biasa sajalah. In fact, antara kegagalan dia yang pertama adalah dia menggunakan chipset yang agak outdated lah. Maksud tak ada outdated sangat, cuma dia macam jauh ketinggalan 1 tahun lah, which is dia menggunakan Snapdragon 835, walaupun pada tahun 2018 kebanyakan smartphone dah gunakan Snapdragon 845, so dia agak ketinggalan sedikit lah masa tu kan. Tapi harga dia masa tu memang agak mahal lah sebab dia dijual dengan harga $1,300, which is kalau kita convert duit Malaysia sekitar RM5,200. Dan walaupun dia dikeluarkan pada hujung tahun 2018, tapi dia masih menggunakan chipset yang pada 2017. So that's why itu antara kegagalan yang pertama untuk Hydrogen One yang ramai juga kritik sebab harga dia agak tinggi, tapi dia punya chipset yang lama punya. Selepas tu kita macam dah tak berapa dengar dah pasal Hydrogen One ni sebab dia macam agak krik-krik lah kan. Kita dah tak dengar langsung pasal model kedua untuk Hydrogen ni. So dia just ada satu smartphone saja, iaitu Red Hydrogen One, dan lepas tu dah tak ada dah. Kita tak dengar langsung dah berapa tahun dah kan, daripada 2018, 19, 20, 21, dah hampir 4 tahun. So Hydrogen ni dah tak ada dia punya pengganti, dan mungkin lepas ni kita akan dengar lagi sebab Red kamera masih wujud lagi. Cuma untuk smartphone Red dah tak wujud dah aku rasa sekarang ni kan. Smartphone seterusnya adalah Google Project Ara, ataupun kita boleh gelar sebagai macam smartphone Lego lah kan. Dia sebuah smartphone yang korang boleh cabut dia punya setiap komponen macam kamera ke, RAM ke, bateri ke, korang boleh cabut dan tukar kepada komponen yang lain. So itulah antara keunikan yang paling utama sekali untuk smartphone Project Ara ni. Tapi masa Ogos 2015, projek ni digantung sebentar. Tapi pada bulan Mei 2016, Google ada umumkan sesuatu yang membuatkan projek Ara ni macam ada sinar barulah, dan ia mungkin akan dilancarkan secara rasmi pada semua pengguna pada tahun 2017. Tapi malangnya pada September 2016, tiba-tiba lepas beberapa bulan, Google umumkan semula yang projek Ara ni telah dibatalkan, ataupun kita boleh gelar sebagai telah gagal. Boleh katakan sebagai gagal lah, sebab
projek ARA ni macam agak lama lah, dia di drag daripada 2013, 14, 15, tiba-tiba dia digantung, dan juga 2016 tiba-tiba dia macam disambung semula, dan akhir 2016 pada bulan September Google umumkan yang projek ni dibatalkan ataupun sebagai projek yang gagal. Pada masa tu juga Google tak bagi tahulah secara terperinci kenapa projek ARA ni telah dibatalkan, tapi ada rumours yang mengatakan bahawa projek ARA ni dia macam tak mesra pengguna sangat, dan dia lebih kepada macam phone eksperimen lah, sebab dia boleh dibuka pasang sebab tak ramai pengguna yang akan suka macam tu. Ramai pengguna yang suka smartphone yang biasa kita gunakan sekarang ni, lebih mudah dan lebih senang untuk kita pakai. So macam projek ARA ni punya smartphone dia agak lebih macam phone eksperimen lah, macam benda yang susah lah kita nak tukar-tukar apa semua. So masa tu Google rasa yang projek ARA ni tak bersedia lagi untuk pengguna masa tu, sebab pengguna masa tu lebih bersedia ataupun lebih accept untuk smartphone yang biasa berbanding dengan projek ARA ni punya smartphone. So mungkin disebabkan itu projek ARA ni telah dibatalkan pada tahun 2016, iaitu hujung tahun lah. Smartphone seterusnya mungkin korang tak berapa familiar sangat dengan jenama ni, iaitu Nextbit, sebab dia tak rasmi dekat pasaran Malaysia, dia hanya dijual di pasaran luar saja. Nextbit ni ada keluarkan satu smartphone iaitu Nextbit Robin, iaitu smartphone yang berasaskan Android OS yang dikeluarkan pada Februari 2016. Dan kalau korang familiar dengan rekaan yang daripada Razer Phone 1 ataupun Razer Phone 2 yang jenis berkotak tu, sebenarnya rekaan tu dia diambil ataupun diinspirasikan daripada Nextbit Robin yang jenis berkotak juga. So rekaan ni kalau korang letak sebelah-sebelah memang lebih kurang saja, tapi untuk Nextbit Robin ni dia punya warna tu lebih unik sikit lah. Warna dia macam warna biru-biru cair macam tu kan, warna pastel. Keunikan dia yang lain juga, dia punya storage tu jenis cloud storage, lebih kurang macam iCloud lah, sebab Nextbit bagi 100GB storage cloud yang ada pada smartphone tu, membuatkan Nextbit Robin ni lebih unik lah daripada smartphone lain pada tahun tu. Dan pada tahun 2017, which is pada Januari, Razer telah membeli syarikat Nextbit. Tapi malangnya lepas je Razer beli syarikat Nextbit, lepas je beberapa tahun Nextbit telah tamatkan sokongan untuk cloud storage 100GB tu pada Mac 2018, yang membuatkan Nextbit Robin masa tu dah macam dah menjunam sikit lah, dia punya famous tu kan. Dan juga lepas tu kita tak dengar langsung dah khabar berita pasal Nextbit Robin punya smartphone. Dan lepas tu model terbaru daripada Nextbit memang dah tak ada dah, sebab Razer dah ambil alih dan Razer keluarkan dua punya phone sendiri. Antara kegagalan Nextbit Robin ni, dia bukan saja pada dia punya penjenamaan tu sendiri yang tak famous sangat ataupun tak dapat tempat di kalangan pengguna, tapi dia juga ada isu yang dia punya body tu senang bengkok. Jadi everything pun pernah cuba memang senang bengkok, dan dia ada beberapa isu software yang tidak dapat diselesaikan oleh Nextbit masa tu. So itu membuatkan Nextbit Robin tu macam dia tak famous sangat lah, dan dia antara satu jenama yang agak gagal lah masa tahun tu. Dan tambah teruk lagi, bila Razer dah ambil alih syarikat Nextbit, diorang dah tak keluarkan lagi model terbaru daripada Nextbit, tapi diorang keluarkan sendiri diorang punya smartphone, iaitu Razer Phone 1 dan juga Razer Phone 2. Dan lepas tu dan juga sampai sekarang kita tak dengar langsung dah khabar berita mengenai smartphone terbaru daripada Nextbit. So itulah, daripada Razer pun kita dah tak dengar langsung dah khabar berita, sebab Razer hanya keluarkan dua smartphone saja, iaitu Razer Phone 1 dan juga Razer Phone 2. Aku rasa dah lama jugalah Razer senyap daripada arena smartphone kan. In fact, untuk Nextbit Robin pun memang tak dengar langsung dah. So itulah antara kegagalan yang kita boleh nampak untuk jenama Nextbit Robin tu sendirilah. Smartphone terakhir adalah Essential Phone yang bermula pada tahun 2017, iaitu model PH1. Yang istimewanya dengan syarikat Essential Phone ni, dia diterajui oleh Andy Rubin, iaitu salah seorang pencipta Android OS yang korang tengah gunakan sekarang ni dekat smartphone Android korang. So Google bukannya pencipta awal, tapi diorang ni ada tim diorang lah yang mencipta Android OS yang korang gunakan sekarang ni. So Google beli syarikat Android tu, so dibawa masuk pada Google, yang menjadikan Android OS ni milik Google lah sekarang ni, dan sampailah ke hari inilah. So nak jadikan cerita, Andrew Rubin ni memang salah seorang pencipta Android OS yang digelar sebagai the father of Android. Dan memang ramai gila lah yang respect dengan Andrew Rubin ni, sebab dia memang lama gila dekat arena teknologi ataupun smartphone ni. Dan dia mencipta satu syarikat, iaitu Essential Phone, yang dikeluarkan dengan satu model saja setakat hari ini, iaitu Essential PH1. So Essential PH1 masa tahun 2017 tu memang hype gila, memang power gila lah aku boleh katakan in terms of dia punya spesifikasi ataupun dia punya material. Sebab body dia menggunakan titanium dengan rekaan panel dia menggunakan ceramik. So memang feel premium, feel mahal, harga dia pun tidaklah terlalu overpriced sangat masa tu, dengan dia punya spesifikasi apa semua memang wow gila lah kan. Yang korang kena tahu, untuk Essential Phone ni dia antara smartphone terawal yang menggunakan skrin berbentuk notch sebelum iPhone X. So lepas tu baru Apple buat dekat iPhone X dia punya skrin yang berbentuk notch, tapi notch yang lebih lebar dan lebih besar lah. Sampai hari ni masih ada notch untuk iPhone 12 kan.
So Essential Phone ni itulah antara keunikan dia dari segi rekaan dia, specs dia, dari segi dia punya screen apa semualah. Tapi tahun ni macam aku tak dengar langsung dah khabar berita mengenai Essential Phone punya syarikat. Sebab aku rasa macam sayang jugalah sebab dia orang dah keluarkan phone sebagus macam PS1 tapi dia orang macam dah tak sambung lah legasi smartphone tu. Sebab sepatutnya dengan nama Andy Rubin sekaligus dia orang sepatutnya boleh bertahan lama jugalah dekat arena smartphone. Aku bukan nak cakap yang Essential PS1 tu gagal, tapi aku boleh katakan yang syarikat tu sendiri yang gagal untuk kekal relevan dekat arena smartphone sekarang ni. Sebab sampai tahun ni aku tak dengar langsung dah khabar berita mengenai Essential Phone ataupun model-model baru daripada diorang. Sebab ada designer yang baru-baru ni keluarkan satu gambar yang menunjukkan diorang buat macam prototype PS2 dan juga PS3. Aku rasa kalau diorang keluarkan model baru mungkin dia akan mendapat tempat di kalangan pengguna ataupun peminat smartphone lah kan. So guys, itu sajalah antara 6 smartphone yang aku boleh kongsikan sebagai satu jenama yang gagal ataupun smartphone yang gagal lah untuk smartphone yang pernah dikeluarkan oleh syarikat-syarikat tersebut. So guys, antara ke-6 smartphone ni korang pernah gunakan tak smartphone ni? Mungkin ada yang pernah guna dan mungkin juga ada yang tak pernah guna. Tapi antara ke-6 ni aku pernah guna Samsung Galaxy Fold, Samsung Galaxy Note 7 pernah lah gunakan kejap, dan aku pernah gunakan Essential Phone. Yang lain-lain tu aku tak pernah gunakan, dan untuk projek ARA tu memang langsung tak pernah keluar sebagai smartphone yang dijual. Dia hanya sekadar projek saja. So guys, itu saja untuk aku punya perkongsian untuk video kali ini. Kalau korang nak tanya apa-apa soalan, korang boleh kongsikan dekat bahagian komen. Dan kalau korang ada penambahan informasi ataupun fakta mengenai kesemua smartphone yang aku kongsikan tadi, korang juga boleh kongsikan dekat bahagian komen. Okay, follow IG dan juga Twitter aku, like, komen dan share video ni, subscribe channel aku. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di live video. Assalamualaikum. Bye.